Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rakan-rakan guru pendidikan Islam yang saya kasihi sekalian, dalam video ini saya nak kongsikan satu inovasi yang saya namakan jadual dan kit pintar faraid. Inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam tingkatan 5 dihasilkan oleh saya sendiri, Ustaz Arif bersama Ustazah Rohaya, guru pendidikan Islam dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Temerloh. Untuk makluman rakan-rakan guru, jadual dan kit pintar faraid ini telah memenangi johan kategori kumpulan dalam pertandingan Anugerah Guru Inovatif peringkat daerah Temerloh tahun 2023. Perkongsian inovasi jadual dan kit pintar faraid ini adalah untuk disebarluaskan kepada guru dan murid pendidikan Islam. Baik, apa itu jadual pintar faraid? Ianya merupakan sebuah jadual untuk memahami pembahagian harta pusaka berdasarkan sukatan mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM. Yang kedua, mencapai standard pembelajaran iaitu murid dapat menerangkan jenis-jenis waris dan pembahagian harta pewarisannya. Jadi, jadual ini fokus kepada pembahagian harta pewarisannya. Baik, berdasarkan maklumat yang terdapat di dalam buku teks pendidikan Islam tingkatan 5, bagi sesetengah murid, mereka mungkin sukar untuk menganalisa data yang terdapat dalam buku teks ini. Jadi menyebabkan mereka mungkin rasa kurang minat, tak nak ambil tahu dan sebagainya. Jadi tugas kita sebagai guru untuk membantu murid-murid ini, kita buat satu kaedah, satu cara untuk mempermudahkan mereka memahami konsep pembahagian harta pusaka. Rakan-rakan guru, kita boleh bina satu jadual yang akan merangkumi semua maklumat yang terdapat dalam buku teks tadi. Dalam jadual ni mesti kena ada title di bahagian atas, suami ataupun isteri meninggal dunia. Kemudian ada kolom waris atau pembahagian, okay, yang berwarna hijau ni. Kemudian situasi sekiranya si mati. Jadi langkah kita yang pertama, iaitulah kita kena kenal pasti waris-waris yang terdapat dalam pembahagian harta pusaka. Jadi, bila kita dah kenal pasti, ada 6 waris di sini, bapa, ibu, suami, isteri, anak perempuan dan anak lelaki. Maka kita masukkan waris-waris tersebut dalam jadual. Yang pertama, bahagian title, bahagian tajuk. Kita kena pilih sama ada suami ataupun isteri. Sebagai contohnya, saya buat di sini, suami yang meninggal dunia. Maka, baki lagi waris, kita akan letakkan dalam kolom yang berwarna hijau. Bapa, ibu, isteri, anak lelaki, anak perempuan. Jadi, suami meninggal dunia, bapa, ibu dan seterusnya. Baik, langkah yang kedua, kenal pasti situasi. Okay. Sebagai contohnya, bapa sekiranya mempunyai anak lelaki, sekiranya tiada anak, sekiranya mempunyai anak perempuan sahaja. Maka situasi-situasi ini kita masukkan ke dalam kolom yang berwarna oranye ni. Okay. Situasi sekiranya si mati tiada anak, sekiranya si mati ada anak lelaki, sekiranya si mati ada anak perempuan sahaja. Baik, langkah yang ketiga, kita kenal pasti bahagian waris. Contoh 1/6 bapa, 1/6 sekiranya mempunyai anak lelaki, asabah 1/6 dan asabah. Dan bahagian-bahagian ini kita masukkan ke dalam kolom bahagian bapa. Bapa tiada anak, asabah 1/6, 1/6 plus asabah. Dan kita ulang langkah tadi untuk ibu, untuk isteri, untuk anak lelaki dan untuk anak perempuan. Jadi, bila kita selesai, maka lengkaplah jadual pintar faraid kita. Maka kita ajar, kita bimbing anak-anak murid kita bagaimana cara untuk membaca jadual ini. Jadi, boleh ikut saya baca. Kita mulakan bahagian bapa, sekiranya si mati tiada anak, asabah. Okay. Contoh lain, bahagian isteri, sekiranya si mati ada anak, sama ada anak lelaki ataupun perempuan, 1/8. Okay. Bahagian anak perempuan, sekiranya si mati hanya ada anak perempuan tunggal, 1/2. Jadi begitulah cara kita dapat memahami jadual ini yang lebih ringkas, namun segala fakta-faktanya tidak ditinggalkan.
Baik, ini jadual sekiranya suami yang meninggal dunia. Bagaimana pula jika isteri yang meninggal dunia? Jadi kita hanya tukar bahagian apa ni, isteri tadi kepada suami. Suami jika tiada anak, suami akan dapat 1/2. Jika ada anak, suami dapat 1/4. Rakan-rakan guru yang saya kasihi sekalian, saya dan Ustazah Rohaya, kami sama-sama mengajar tingkatan 5. Pada peringkat awalnya, murid-murid memang sukar untuk faham uh, pembahagian faraid ini. Jadi bila kami buat satu instrumen pre-test dan post-test sebelum diperkenalkan jadual pintar faraid tadi, memang murid-murid kami tak dapat jawab soalan-soalan kuis ini. Tapi bila telah diperkenalkan, alhamdulillah mereka dapat memahami jadual tu. Ada yang dapat hafal jadual tu, mereka boleh salin balik dan mereka rujuk jawapan jadual yang mereka salin ketika mana kuis diberikan tu, dan mereka boleh jawab semua soalannya dengan baik. Jadi kami telah jalankan kajian ke atas 20 orang murid sebelum jadual diperkenalkan. Ramai, boleh kata majoriti mereka tidak dapat menjawab. Tetapi selepas jadual pintar faraid diperkenalkan, mereka dapat menjawabnya dengan baik. Jadi rakan-rakan guru boleh bimbing murid-murid untuk kita buat beberapa kajian kes. Sebagai contohnya, seorang suami meninggal dunia, mempunyai ayah, ibu, isteri, anak perempuan tunggal. Jadi saya yakin jika murid dia faham jadual tadi, maka mereka akan boleh jawab soalan-soalan uji minda, soalan-soalan kajian kes ini dengan baik. Sebagai contoh soalan lain, seorang isteri meninggal dunia, ada ayah, ibu, suami, anak lelaki, pasti mereka akan dapat jawab dengan baik. Baik, selain daripada itu, Ustazah Rohaya juga mencadangkan untuk menambahkan lagi menarik kita punya jadual tadi, kita boleh bina satu kit pintar faraid mengikut kreativiti guru masing-masing. Yang penting, bila kita buat kit ni, murid kita dapat kita dapat sediakan satu permainan yang bermanfaat. Murid kita dapat bermain sambil belajar. Selain itu boleh menjadikan PDP kita lebih menyeronokkan dan murid boleh aktif di dalam kelas. Jika sukar untuk menyediakan kit pintar seperti ini, guru juga boleh buat permainan dalam berbentuk kuis. Boleh sediakan jadual, edarkan kepada semua murid. Murid yang paling cepat sekali dapat mengisi jadual ni boleh berikan kepada mereka hadiah. Kosnya hanyalah kertas A4 sahaja. Jadi itu saja perkongsian kami. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua guru dan murid-murid pendidikan Islam khususnya. Semoga boleh disebarluaskan kepada rakan-rakan yang lain di sekolah dan kita sama-sama beroleh manfaat ilmu. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.